Ya, Assalamualaikum warahmatullahi. Hari ini insyaAllah kita akan berkongsi tentang uh, sirah Nabi. Kita sambung lagi insyaAllah, iaitu tentang penghijrahan dan juga tentang apa yang disebut sebagai tahun kesedihan yang telah menimpa Nabi kita SAW. Hari ini kita bersiaran insyaAllah dari ladang sawit ini. Saya bersama rakan pada pagi ini buat sedikit exercise. Kita kayuh bicycle bagi peluh sikit hari-hari cuti hujung minggu ni, dalam keadaan kita menjaga SOP, patuh kepada arahan, dan insyaAllah mudah-mudahan Allah pelihara kita. Saya nak mengajak semua untuk kita melihat suatu kisah yang berkaitan dengan hijrah. Hijrah ini ialah suatu perkara yang dimaksudkan dengan perpindahan. Hijrah berlaku dalam sejarah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, iaitu sebanyak 2 kali. Hijrah yang pertama berlaku penghijrahan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah menuju ke bumi Habasyah, di mana mereka terpaksa menaiki kapal dan melintasi Lautan Merah untuk sampai ke benua Afrika, yang di sana terletaknya sebuah negara yang namanya Habasyah, atau hari ini ia dikenali sebagai Utopia. Dan peristiwa hijrah yang kedua iaitu peristiwa hijrah agung, iaitu penghijrahan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam daripada kota Mekah menuju ke Yathrib, yakni bumi Madinah Al-Munawwarah. Dalam siri kali ini saya nak mengajak untuk sama-sama kita merenung kesan dakwah Nabi yang telah Nabi jalankan secara terang-terangan itu, menimbulkan rasa tidak senang hati dalam kalangan pembesar-pembesar Quraisy, dan mereka melipat gandakan usaha untuk memberi tekanan-tekanan yang cukup dahsyat kepada Nabi dan juga kepada para sahabat yang telah pun beriman kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan kerana itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberi izin kepada beberapa orang sahabat. Penghijrahan ke Habasyah ini ia berlaku sebanyak 2 kali. Penghijrahan yang pertama ia berlaku pada tahun yang ke-5 kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ia hanya melibatkan sekitar 15 orang sahabat, iaitu 10 lelaki dan 5 perempuan. Yang mengetuai rombongan ini ialah Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, Sayyidina Zubair ibn Awam, Sayyidina Abdul Rahman ibn Auf, dan juga beberapa orang sahabat lain yang menyertai penghijrahan yang pertama menuju ke Habasyah ini. Setelah mereka sampai ke sana, Nabi meneruskan dakwah di bumi sehingga akhirnya pada tahun yang ke-7 Nabi dan juga para sahabat dikenakan dengan sekatan ekonomi, dikenakan dengan hisar al-iqtisadi. Maka Nabi juga memerintahkan sebilangan besar sahabat lain juga untuk turut sama berhijrah menuju ke Habasyah. Yang penghijrahan pada kali ini melibatkan seramai 83 orang sahabat yang diketuai oleh sepupu Nabi sendiri, iaitu Sayyidina Ja'far ibn Abi Talib. Dengan penghijrahan ini kita melihat banyak kisah yang berlaku, di mana orang Quraisy menghantar utusan mereka untuk bertemu dengan Raja Habasyah, iaitu yang dikenali sebagai Raja Najasyi, yang merupakan seorang raja yang menganuti agama Nasrani. Namun hikmahnya yang cukup besar. Kesan penghijrahan para sahabat ini telah membuka pintu kepada Najasyi ini, iaitu pintu dakwah. Untuk akhirnya Najasyi ini diriwayatkan bahawa dia meninggal dunia sebagai seorang Muslim. Najasyi ini meninggal dunia sebagai seorang Muslim, dan dia telah disalatkan jenazah dia secara ghaib oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di Madinah.
Baik. Alhamdulillah akhirnya penghijrahan itu membawa suatu kejayaan yang juga besar maknanya dan juga cukup signifikan kepada perkembangan dakwah yang telah dimulakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kerana ia telah berjaya melebarkan dakwah itu hingga ke bumi Afrika, di mana raja itu sendiri telah menerima dan memeluk Islam. Baik. Saya juga nak kongsikan secara ringkasnya tentang suatu peristiwa yang disebut sebagai Amul Huzni, tahun kesedihan. Di mana tahun kesedihan ini telah berlaku kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan telah membuatkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berada dalam keadaan yang cukup sedih, kerana di saat Nabi kita menerima tekanan-tekanan yang cukup berat, cukup hebat daripada orang-orang Quraisy, golongan musyrikin ini yang begitu tegar dalam menolak dakwah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menguji kekuatan jiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengambil bapa saudara Nabi Abu Talib untuk pergi selama-lamanya meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib ini walaupun dia tidak Islam, walaupun dia tidak beriman kepada dakwah Nabi, tidak beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, namun dia menjadi orang kuat yang sentiasa melindungi Nabi. Apa saja yang nak dilakukan oleh pembesar-pembesar Quraisy terhadap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, mereka pasti akan rasa malu Allah atau segan-segan. Kerana apa? Kerana bapa saudara Nabi Abu Talib merupakan antara orang yang ternama, orang yang ada pengaruh dalam masyarakat Quraisy pada ketika itu. Bayangkan kesedihan Nabi dengan kehilangan bapa saudara Nabi ini, sehingga pada saat akhir umur dia, Nabi SAW berada di samping Abu Talib ini. Nabi cuba juga untuk mengajak Abu Talib agar melafazkan kalimah syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tetapi diganggu oleh mereka-mereka yang ada di sekitar Nabi, yang berada di sekeliling Abu Talib pada ketika itu, sehingga akhirnya Allah takdirkan Abu Talib meninggal dunia dalam keadaan beliau tidak sempat melafazkan syahadah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan kesedihan yang amat yang dirasai oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allah turunkan satu ayat yang menyebut kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, innaka lan tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad, selama-lamanya kamu tidak akan boleh atau mampu untuk memberi hidayah kepada siapapun yang kau suka, kerana kuasa memberi hidayah itu adalah terletak di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah pasti akan menghidayahkan kepada siapa sahaja yang Allah kehendaki. Setelah itu Allah sekali lagi menguji Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, iaitu dengan Allah mengambil kekasih hidup Nabi, suri hati hidup baginda kita sallallahu alaihi wasallam, iaitu Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Diriwayatkan Khadijah meninggal dunia pada usia 65 tahun, selang beberapa ketika setelah kewafatan ataupun setelah kematian bapa saudara Nabi Abu Talib. Pada usia 65 tahun, Khadijah ketika berada di pangkuan Nabi di saat-saat nak menghembuskan nafas yang terakhir, Khadijah sempat mengungkapkan permohonan maaf kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan kata-kata, "Ya Rasulullah, andainya aku sebagai isteri masih belum mampu menyempurnakan tugasku sebagai seorang isteri, maka mohon ampunkan segala dosa-dosaku." Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yang sangat sedih, karena merasakan bahawa sudah sampai masa untuk isterinya dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pergi selama-lamanya. Nabi dengan penuh redha menyatakan bahawa engkau telah melakukan tugasmu dengan penuh sempurna, telah mengorbankan seluruh jiwa ragamu untuk Islam, telah mengorbankan seluruh harta bendamu demi perjuangan ini. Mudah-mudahan Allah merahmati dan menempatkan Khadijah radhiyallahu anha
di sisi kekasih Allah Subhanahu wa taala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kesedihan-kesedihan yang telah dilalui dan dialami oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini. Namun ia tidak menunjukkan sedikit pun riak bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam akan patah semangat. Ini dugaan yang cukup berat. Bagaimana kita sendiri pun mungkin dengan ujian-ujian yang kita terima hari ini, kita terpaksa dikuarantinkan, kita terpaksa berpisah daripada adik-beradik, daripada keluarga kita yang kita sayang. Kita terpaksa berjauhan, kita tak sempat nak jumpa, tak boleh nak berkumpul-kumpul macam dulu akibat daripada kesan COVID ini. Tetapi yakinlah bahawa apa yang ditanggung oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dulu adalah lebih berat, lebih dahsyat. Bagaimana yang diriwayatkan ketika wafatnya Nabi, Nabi demam. Demamnya Nabi itu, kadar demam Nabi itu adalah kadar 3 kali orang biasa demam. Kalau orang biasa demam dengan kita kata suhu dia naik 30 ataupun 29, Nabi 3 kali ganda kekuatan demam Nabi. Namun Nabi tabah, Nabi kuat, masih berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala, meletakkan tawakal yang tinggi, terus memberikan keyakinan bahawa perjuangan yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ia akan menjanjikan suatu kebaikan di dunia dan juga di akhirat. InsyaAllah mudah-mudahan ibrah dan pengajaran yang dapat kita simpulkan bahawa perjuangan dakwah yang dimulakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah satu perjuangan yang sukar, berhadapan dengan berbagai mehnah, berhadapan dengan berbagai ujian. Namun kita hari ini menikmati Islam kita dengan tenang, dengan baik, tanpa gangguan. Mudah-mudahan kita menginsafi keadaan ini. Mari sama-sama kita menjaga agama ini dengan baik, kerana ia telah disampaikan kepada kita oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat dengan keadaan yang begitu bersusah payah, bersungguh-sungguh untuk memastikan umat ini kekal insya-Allah hingga akhir zaman menikmati nikmat terbesar dalam hidup, iaitu nikmat iman dan juga nikmat Islam. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam kesempatan-kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.